Okey, ubat tu hipertensi ataupun ubat untuk tinggi darah lah. Okey, ada kajian yang dibuat pada tahun 2019 lah berkenaan dengan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang ada penyakit tinggi darah ini, daripada 10 orang, 3 orang. Jadi kalau kita kira sini ada 30 orang, sekurang-kurangnya berapa orang ada sakit tinggi darah? Sekurang-kurangnya 9 lah kalau ikut dia punya kajian lah. Tapi tadi berapa ramai tadi angkat tangan? Siapa ada penyakit tinggi darah? Turun tangan. Oh, ramai. Okey, seterusnya. Okey, apakah itu hipertensi ataupun tinggi darah? Okey, untuk tinggi darah biasanya diukur lah. Kita kena ukur, ada ukuran yang perlu kita ambil lah untuk mengetahui sama ada kita tinggi darah tu sangat tinggi kah ataupun rendah kah. Okey, biasanya diukur dalam dua bacaan lah. Ada dua. Dia mula-mula tulis 120, itu yang atas. Yang bawahnya tulis 80. Biasanya normalnya sekitar itulah 120, 180. Okey, apa itu 120? Apa itu 80? Okey, 120 adalah bacaan yang diukur ketika jantung pam darah ke seluruh badan. Jantung bila dia pam darah, tekanan dia adalah bacaan itu 120. Jadi dia memang bawah itu ada rendah sikit sebab dia ketika bacaan relax. Biasakan berlari kan, berlari. Kemudian kita relax sekejap, kita ambil bacaan, memang tinggi. Sebab apa? Jantung kita tengah pump sangat kuat. Okey. So ini adalah yang normal lah, 120 atas, bawah 80. Ingat nanti mungkin saya tanya normal 120 yang belah atas dan di bawah 80. Okey, bila kita mau tahu kita punya bacaan bacaan tinggi adalah bila ada lebih daripada 140 yang atas, yang di bawah 90. Maknanya itu adalah tinggi darah. Kita ada tinggi darah. Kemudian, okey, ini adalah bacaan yang 140 adalah situasinya bila darah pump ke seluruh badan. Dan bila kita relax pun bacaannya tinggi juga 90. Jadi itulah kita boleh dikatakan ada penyakit tinggi darah. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana hipertensi berlaku? Jika hipertensi berlaku disebabkan apa? Biasanya, saya normalnya bila jantung mengepam, jantung pam darah ke seluruh badan, dia yang normalnya tekanan tu sama. Okey, jadi tidak sama adalah bila ada dua faktor. Yang pertama, tekanan darah ditentukan oleh isi padu darah yang dipam. Ada orang yang bila jantung dia dipam, isi padunya sikit. Ada orang tekanannya tinggi. Kemudian yang kedua adalah rintangan aliran darah. Rintangan tu maksudnya dalam saluran darahnya mungkin kalau yang baik, itu yang tidak ada rintangan lah. Maksudnya tidak ada apa-apa yang mengganggu. Mungkin biasanya rintangan itu ataupun gangguan itu disebabkan salur darah itu kecil ke, ataupun ada kolesterol sikit ke, ada apa-apa yang mengganggu. Macam kita punya paip air lah, paip air, biasa tengok paip air, jika tidak ada batu ke, pasir ke, haiwan ke dalam paip air kita, air tu elok mengalir, betul? Elok je, cun je kita tengok kan, dia punya isi padu dia punya jumlah air, dia punya tekanan. Tapi jika dalam paip air kita tu ada air, ada batu, ada pasir, ada haiwan yang tinggal kan, dia punya isi padu mungkin kurang, dan dia punya tekanan dia akan lebih tinggi. Betul? Air jadi lebih kuat. Betul? Okey, seterusnya. Okey, apakah faktor? Okey, ni faktor-faktor ni penting juga ni. Semua kena tahulah. Ada faktor yang kita boleh kawal, ada faktor yang kita tidak boleh kawal lah. Yang pertama ialah keturunan lah. Mungkin indai kita ada ada makan ubat tinggi darah. Jadi mungkin kita juga berisiko jugalah. Jadi kita kena berjaga-jaga bermula dari sekarang. Tidak kisahlah ada yang umur 20 ke, 30 ke, 40, berjaga-jaga. Okey, kemudian pertambahan usia lah. Jadi ini kita tidak boleh elak jugalah. Sebab biasanya mungkin untuk 20 tu jaranglah ada tinggi darah. Tapi bila meningkat usia 40, 50, risikonya lebih tinggi lah untuk dapat tinggi darah. Okey, kemudian yang lain tu mungkinlah faktor yang tidak boleh dielak lah. Okey, yang seperti pengambilan makanan tinggi garam. Ini makan. Ini makan. Jadi terlalu banyak makan pun akan
meningkatkan risiko lah. Kemudian paras kolesterol yang tinggi lah, macam tak biasa makan yang berlebihan pun menyebabkan paras kolesterol boleh jadi tinggi dan seterusnya tinggi darah. Berat badan berlebihan, macam tadi apa, terlebih steroid pun menyebabkan kita makan obes, itu pun menyebabkan boleh sebabkan penyakit tinggi darah. Kemudian tidak aktif secara fizikal, tapi saya percaya di rumah Lembang Indah ni ramai yang aktif, banyak aktiviti seharian, tidak terlalu fokus main game je. Biasa boleh main game, tapi cuma itu aktiviti masa lapang, mungkin dalam setengah hari, setengah jam ke, 1 jam ke, lama kan 1 jam, lama kan. Mungkin untuk santai-santai, bolehlah kita buat aktiviti yang apa, tidak menggunakan fizikal seperti main game, tapi saya percaya aktiviti seharian kamu orang di sini lebih sihat dan lebih baguslah untuk kesihatan lah. Okey, seterusnya merokok. Ada yang merokok situ? Ada, tak apalah. Saya tak mau tahu. Okey, yang merokok saya tahu ada yang tidak merokok lah, tapi cuma peringatannya kita merokok, tapi ahli keluarga juga boleh berada akibat kita yang merokok. Jadi ada masa cuba berazam untuk kurangkan dan seterusnya berhentilah. Okey. Kemudian ada satu lagi, stres lah. Stres ni mungkin orang kata semua orang ada level berbeza untuk stres. Okay? Seterusnya, apakah gejala hipertensi? Jadi sebelum dapat penyakit tinggi darah ini, ada simptom-simptom ataupun gejala yang kita mungkin boleh tahu lebih awal lagi lah. Kadang-kadang kita kerap loya dan muntah. Kadang-kadang bila tengok ibu ada yang loya dan muntah, mungkin boleh jadi darah, boleh jadi ada baby dalam. Kemudian sakit kepala ke, ada mata kabur ke, lemah sebelah badan, berdebar-debar. Mungkin sebabkan degupan jantung kita tidak sekata, menyebabkan kita terlalu berdebar-debar walaupun dah duduk, ada baring ke, masih berdebar-debar tu tinggi. Kemudian rasa sakit dada, mungkin boleh jadi sawan, yang teruk boleh jadi sawan, serta sesak nafas dan pitam. Ini adalah tanda-tanda lah, tanda-tanda awal. Jika kamu orang rasa ada tanda-tanda yang pernah berlaku dalam masa yang terdekat, banyak yang berlaku, boleh cek di hospital ke, di farmasi ke, ataupun di klinik kesihatan, cek bacaan tinggi darah. Okey ke, tidak okey ke. Seterusnya, komplikasi disebabkan penyakit tinggi darah. Ada orang dia ada tinggi darah, tapi tidak semuanya akan menyebabkan penyakitnya itu teruklah. Ada yang menyebabkan setelah lama ada penyakit tinggi darah, dia ada sakit jantung, boleh jadi stroke, ada kerosakan mata lah, sebab dia ada berkaitan dengan salur darah itu ada berkaitan dengan mata, serta kegagalan buah pinggang. Ini kita tidak maulah jika kita ada penyakit tinggi darah, jika kita tidak kawal, boleh menyebabkan kepada kegagalan buah pinggang. Jadi kena cuci berapa kali tadi? Ingatkah tadi? 3 kali. Jadi banyak masa yang diperlukan untuk cuci. 1 minggu 3 kali. 1 kali cuci berapa jam? 4 jam sekurang-kurang lah. Belum lagi ubatnya, mau cocok lagi apa. Jadi kita jaga kesihatan kita. Jika ada sakit tinggi darah, makan ubat. Seterusnya, okey, untuk rawatan hipertensi. Ada orang dia kata tak apa, saya mau makan ubat, saya suka gaya hidup sekarang ini. Ada orang tak apa, saya suka berkebun, saya tidak mau makan ubat. Tapi sebenarnya perlukan dua-dua lah. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Jika hari sebelum tu kita selalu duduk saja, tidak ada aktiviti fizikal, kita kena berubah. Kita kena buat aktiviti fizikal untuk perubahan gaya hidup. Yang keduanya adalah pengambilan ubat-ubatan lah. Seterusnya, saya nak terangkan sikit apakah perubahan gaya hidup. Banyak contoh yang kita boleh gunakan untuk perubahan gaya hidup. Sebagai contohlah latihan senaman fizikal. Mungkin ada boleh pusing-pusing kampung ke, 30 ke 60 minit sehari ataupun 5 kali setiap minggu. Sekali buat 30 minit, lari 30 minit ke, bergantunglah. Ada yang suka 30 minit laju, ada yang suka perlahan 60 minit, bergantung pada kesesuaian. Yang ini pentinglah berhenti merokok. Dalam rokok tu sebenarnya dia ada beberapa bahan lah. Dia akan menyebabkan kita punya salur darah kita rosak.
menyebabkan kerosakan, ataupun dia akan menyebabkan salur darah kita itu mengeras. Jika terlalu mengeras, kita punya salur darah tu boleh menyebabkan tinggi darah kita semakin tinggi. Okey, kemudian kekalkan berat badan dengan cara kurangkan makan, kurangkan stres. Ini elakkan pengambilan alkohol lah, kurangkan minum lah. Kadang-kadang lah mungkin perayaan gawai kah, boleh minum tapi sedikit lah, berpada-pada. Okey, hadkan pengambilan garam. Biasa kita ambil satu sudu, kita kurangkanlah setengah lah. Serta makan permakanan sihat, ada makan buah, ada makan sayur, ada makan vitamin ke, susu. Lebihkan pengambilan sayur dan buah lah. Okey, seterusnya. Okey, ini pengambilan ubat-ubatan. Ada orang dia ada satu ubat, ada orang dia ada 2 ubat, ada orang dia ada lebih banyak, lebih daripada 5 ubat. Dia semua ubat tu fungsinya semua berbeza-beza. Tidak semua sama. Ada orang dia cek 140-90, sebelah lagi 140-90. Jadi seorang ini dapat satu ubat, seorang ini dapat 3 ubat. Kenapa satu orang ni bacaan sama tapi satu ubat dan seorang ni 3 ubat? Mungkin ada banyak faktor yang berbeza-beza lah. Okey, ini semua ni nama-nama saintifik lah. Saya tidak mau sebut panjang lah. Okey, tapi setiap ubat-ubatan tu berbeza lah. Dia punya cara